kelayakan kelayakan akademik saya. Um, apa saya dapat PhD pada tahun 2011 di UiA, sarjana 2002 di UKM, dan juga 1996 saya menamatkan pelajaran di Universiti Al-Azhar. Jadi ketiga-tiga bidang sijil saya ni adalah dalam bidang syariah. Jadi degree sampai PhD saya dalam bidang syariah lah. Okey, ini adalah jawatan ataupun kita kata apa yang saya ada sekarang lah, kan, profesor di Fakulti Syariah dan Undang-Undang di USIM, dan pada masa yang sama juga saya adalah pengurusi Jawatankuasa Panel Syariah USIM. Untuk makluman semua, mungkin setakat yang saya tahulah, USIM satu-satunya ada panel syariah di peringkat universiti. Kan? Jadi apa-apa isu yang berkaitan dengan kontrak, dengan sambung belajar, dengan pengurusan dan lain-lain lah. Kita akan masuk ke dalam mesyuarat Jawatankuasa Panel Syariah ini untuk menasihati pengurusan universiti dalam menguruskan universiti dan lain-lain lah. Kemudian saya adalah mantan pengarah Institut Fatwa dan Halal, dan sekarang ni dah habis term, saya jadi penyelidik biasa saja di institut ini. Dan juga saya juga adalah penyelidik untuk kumpulan MyGift, ataupun yang kita panggil Gender Identity Through Fitrah Reinforcement. Ini lebih kepada kita kata kajian-kajian yang berkaitan dengan komuniti LGBT. So kami ada grup, dan kami telah pun ada beberapa kajian dan penulisan berkaitan grup ini. Dan mungkin sekarang ni tuan-tuan dan puan tengah kita kata menonton drama Khunsa, kan. Jadi untuk makluman, pembikinan drama Khunsa tu saya tak terlibat, dan saya bukan pelakon dalam drama tersebut, tetapi ada satu dokumentari yang berkaitan dengan drama tersebut telah dihasilkan oleh penerbit tu. Saya uh, apa ditemu ramah lah untuk input-input yang berkaitan dengan Khunsa, kan. Jadi boleh tonton dokumentari tersebut di platform Suka. Dan juga boleh tonton drama tu, walaupun saya sendiri pun tak sempat nak tonton drama tu, kan. Kita balik kerja tak ada nak tengok drama tersebut. Okey, jadi untuk yang sebelah kiri itu saya di USIM, dalam USIM. Yang di sebelah kanan ini saya di peringkat luar. Saya adalah setiausaha kepada Akademi Fiqh Islami Malaysia, satu grup kita kata yang menghimpunkan pakar-pakar syariah di Malaysia lah, kan. Itu kita namakan NGO ataupun persatuan ini adalah sebagai AFHAM. Dan saya juga adalah ahli Jawatankuasa Fatwa Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Baru saja dilantik bermula pada inilah 1 Januari 2024 baru ni. Dan juga saya adalah perunding utama untuk satu company Usuli Fatwa Research Center PLT, dan saya juga adalah trainer HRD Corp. Jadi mana-mana apa kita kata company ke organisasi ke yang nak dapatkan claim HRD Corp tu, boleh panggil lah, sebab saya adalah trainer yang berdaftar. Okey, ini sikit sebanyak berkenaan saya, dan ini untuk berkongsi juga, uh, ini antara buku yang saya tulis dan antara buku yang uh, dia panggil best seller saya lah, kan, terutama yang pengantar usul fiqh ni. Jadi kepada tuan-tuan dan puan yang ingin mengetahui tentang pengantar ilmu usul fiqh dan juga sumber-sumber rujukan hukum kita, Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas dan lain-lain, itu boleh dapatkan buku ini. Dan buku ini memang dah masuk cetakan ke 8 ke 9 lah, saya tak ingat, tapi banyak kali cetak dah, kan. Sebab buku ini dijadikan silibus oleh beberapa universiti dan juga kolej untuk subjek usul fiqh. Dan buku Evolusi Mazhab Fiqh ini sebenarnya adalah kajian master saya untuk tuan-tuan dan puan tahu tentang sejarah pembentukan mazhab fiqh yang 4. Ini buku dia. Jadi boleh didapatkan di link Shopee yang saya nyatakan, dan slide yang saya sediakan ini tuan-tuan dan puan boleh dapatkan daripada penganjur lah, Puan Fadilah. Ini sajalah nak
nak kongsi kan. Sebenarnya saya pun artis ni. Saya ada album kan, dan lagu saya kalau tuan-tuan biasa dengar Radio Aikim kan, ada satu lagu yang berkumandang Hadza Tasbihi itu adalah lagu saya dan nyanyian saya. Boleh tengok dalam YouTube, dua lagu ni saya buat video klip, dan untuk mendapatkan full album penuh lagu ada 11 track. Ni semua ciptaan saya sendiri dan semuanya adalah nyanyian saya sendiri. Jadi kalau tuan-tuan nak jemput saya buat persembahan pun boleh kan. Kalau nak dengar saya nyanyi di hujung rancangan pun boleh, tapi kena bayar lebih penganjur kan. Okey, baik. Mukadimah pun panjang. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini ataupun pagi ini kita nak bercakap berkaitan dengan perubahan iklim. Jadi kalau kita tengok dalam web Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, perubahan iklim itu ditakdirkan sebagai perubahan iklim yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung dengan aktiviti manusia yang mengubah komposisi atmosfera global dan merupakan tambahan terhadap kepelbagaian iklim semula jadi untuk tempoh masa yang dapat dibandingkan. Okey, ini kita kata definisi ataupun takrif perubahan iklim yang disebut oleh Jabatan Meteorologi lah. Okey. Kalau kita cakap perubahan iklim secara general, tuan-tuan dan puan dalam bidang ini lebih arif lah, kan? Lebih arif. Dan kita kata dalam fiqh, dalam ilmu fiqh juga ada dibincangkan tentang apa yang dinamakan fiqhul bi'ah dan fiqh alam sekitar, kemudian fiqhul iklim, kan? Ada pelbagai istilah-istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbincangan fiqh dikaitkan dengan inilah kita kata cuaca, bumi dan lain-lain. Okey, namun tentang fiqh kontemporari berkaitan dengan perubahan iklim ni, saya akui masih baru lagi, kan? Dia kalau kita merujuklah apa yang dinamakan kitab-kitab turas. Kitab-kitab turas ni kita kata kitab kuning, kitab klasik, kan, kitab tradisional dalam ilmu fiqh ni, dia tidaklah ada satu tajuk topik khusus berkaitan dengan apa yang dinamakan tadi fiqh alam sekitar ataupun fiqh iklim dan sebagainya, kan. Perbincangan dalam kitab-kitab turas itu dibincangkan dalam pelbagai bab ataupun merentasi pelbagai bab, kan. Nanti kita akan kongsilah apa yang dikatakan apa yang berkaitan dengan fiqh iklim ni. Baik, ini seperti mana yang kita sedia maklumlah, kan. Faktor-faktor tentang perubahan iklim, dia ada faktor semula jadi dan juga faktor akibat perbuatan dan tindakan manusia. Saya tidak mahu memanjangkan percakapan ataupun kalam berkaitan dengan faktor ini sebab tuan-tuan dalam bidang dia lebih arif. Yang cuma saya tunjuk secara ringkas dan secara umum sahaja. Kemudian apabila kita kata tindakan sama ada ataupun kejadian ataupun tindakan sama ada faktor semula jadi ataupun yang akibat perbuatan manusia itu, dia akan menyebabkan kesan tertentu, kan. Jadi bila kita tengok istilah perubahan iklim ni, kan, pemanasan global dan sebagainya, kita mungkinlah, kan, orang awam yang tak biasa sangat dengan bidang perubahan iklim ni, dia akan faham bila pemanasan global dia akan menyebabkan cuaca panas. So bila cuaca panas, yang paling logik pada pemikiran dia akan fikir pasal kemarau lah, kan. Tapi bila kita sebut tidak, perubahan iklim, pemanasan global, climate change, bla 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 ini bukan setakat dia akan efek dan boleh menyebabkan kemarau panjang, kemarau yang bersangatan, tetapi juga boleh menyebabkan banjir. Jadi saya sendiri pun duk pelik juga, kan. Nanti kita boleh discuss lah, kan, apa kaitan pemanasan global, perubahan iklim ni dengan banjir. Jadi rupa-rupanya dia juga boleh menyebabkan kita kata bencana banjir, tanah runtuh dan sebagainya lah, kan. Dan
Apa nama tuan-tuan dan puan macam tadi Dr. Syarul, moderator sebut, saya ada menghasilkan satu app yang dinamakan FIBA ataupun singkatan kepada Fake Banjir. Itu hasil daripada kajian kami, tim kami, yang turun padang pada penghujung 2014 dan awal tahun 2015, apabila Malaysia kita mengalami banjir luar biasa. Kita banjir memang dah biasa kan, tapi penghujung 2014 tu banjir luar biasa. Dan di tempat-tempat yang tak pernah banjir pun banjir kan. Jadi kami turunlah kan. Kemudian baru-baru ni yang banjir besar dan banjir buruk di Selangor. Tahun berapa? Tahun 2022 kan? Hujung 2022 tu banjir teruk di Selangor. Pun sama kan, tak pernah duk banjir besar sebegitu teruk tiba-tiba berlaku. Saya tinggal di Kota Warisan, dekat dengan Putrajaya tu kan. Uh, di Kota Warisan kami ni, dalam Kota Warisan tu tak tenggelam, tetapi sekeliling, kan, sekeliling tu kampung orang asli, kemudian yang pusat serenti CCBC tu tenggelam sampai paras dada. Kemudian jalan nak ke Bukit Canggang apa dan sebagainya tu pun jalan tak boleh lalu kan, air naik tinggi kan. Jadi menunjukkan bahawa bencana banjir uh, luar biasa ni boleh berlaku di mana saja dan bila-bila sahaja. Dan ia secara tidak langsung ataupun mungkin secara langsung juga akibat perubahan iklim ini. Jadi kita tak boleh nak jangka sebenarnya kan. Sebab contoh ni pengalaman sikit lah. Macam di banjir Selangor baru ni kan, kebetulan masa tu saya adalah timbalan pengurusi Persatuan Penduduk. Jadi kita menguruskan membantu pihak kerajaan, pihak JKM menguruskan pusat pemindahan sementara di Sekolah Kebangsaan Kota Warisan tu, memberi satu, kita kata, pengalaman baru sendiri kepada saya. Bagaimana saya 9 hari daripada pagi sampai ke malam saya duduk di pusat itu kan, membantu menguruskan mangsa-mangsa banjir kan. Dan bila kita tengok kesan yang berlaku kepada mangsa, rumahnya, kereta dan macam-macam yang tidak sempat diselamatkan, apa yang diistilahkan sebagai total loss kan. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini kita kata asas dan prinsip umum bila kita bercakap pasal perubahan iklim. Untuk kita bercakap berkenaan dengan perubahan iklim dan kaitan ataupun daripada perspektif Islam bagaimana. Jadi saya bawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tapi sebelum saya masuk kepada topik ataupun dari perspektif Islam ni, saya nak berkongsi pengalaman peribadi. Saya belajar di Mesir tahun 1992 kan. Saya pergi Disember 1992. Jadi sepanjang 1992 sampailah 2023 tahun lepas, saya dah 6 kali lah kan pergi ke Mesir, macam balik kampung je kan. 92 saya belajar kan, tamat 96 saya sambung master di Universiti Azhar. Kemudian balik bercuti 1997, balik semula kan. Kemudian saya balik daripada buat master tu, tapi tak habis kan sebab fail. Okey, saya balik sambung master di UKM. Kemudian dapat masuk kerja kat USIM 2015, saya buat lawatan rasmi pergi melawat Darul Ifta. Dia kan macam jabatan mufti negara Mesir lah kan. Urusan lawatan rasmi. Kemudian 2020 saya pergi lawatan rasmi USIM juga untuk beli buku untuk perpustakaan USIM. Dan ketika itu masa tu COVID dah ada kan, elok saya balik saja hujung bulan Februari tu kan, kita PKP berapa 18 Mac kalau tak silap saya kan. Jadi lebih kurang seminggu dua itu PKP kan. Kemudian tahun lepas 2023 saya 2 kali pergi ke Mesir untuk urusan sekolah saya. Untuk makluman, saya juga ada sekolah kan, ada 2 sekolah yang saya uruskan, satu di Port Dickson dan juga satu di Shah Alam. Okey, jadi pengalaman peribadi ni apa tuan-tuan dan puan-puan yang saya nak kongsi dan kaitannya dengan perubahan iklim ni.
Saya saja tunjuk gambar ni tuan-tuan dan puan. Ini adalah uh, gambar Masjid Universiti Al-Azhar. Universiti Al-Azhar di bahagian depan kiblat tu, yang sebelah bahagian depan tu kan. Ini adalah gambar Masjid Universiti Al-Azhar. Kenapa saya tunjukkan gambar ini, tuan-tuan? Kalau tuan-tuan buka web pelancongan negara Mesir ke, ataupun yang berkaitan dengan Mesir lah, selalunya kerajaan Mesir ni dia dia taklah berbangga sangat dengan kita kata institusi-institusi Islam, pelancongan, tempat-tempat pelancongan Islam apa tertentu kan. Mereka lebih agungkan tahu apa? Firaun lah kan. Firaun and the gang, Firaun and the family. Sebab tu mereka akan tunjuk apa piramid, apa Giza, apa apa semua, dan apa lagi yang berkaitan dengan Firaun lah. Okey. Jadi saya saja tunjuk gambar ni lain sikit daripada kebiasaan yang kerajaan Mesir akan highlight lah. Dan uniknya Universiti Azhar tuan-tuan, khususnya masjid ni. Kalau tuan-tuan perasan dalam gambar tu, nampak tak? Menara dia tu kan. Kat atas menara tu dia ada dua kubah kecil. Ini satu keunikan yang ada di Masjid Universiti Al-Azhar kan. Jarang ataupun setakat ni lah, wallahu alam kan, mungkin ada kan, tapi setakat ni lah saya tak jumpa dan tak nampak lagi lah menara yang ada dua kubah kecil kat atas tu, kecuali di Universiti Azhar kan. Mungkin fakta saya salah, tapi setakat yang saya tahu. Okey, apa yang saya nak kongsi tuan-tuan, 92 sampai 20 lepas 2022, hampir berapa, 30 tahun kan. Kita kata sejak saya mula menjejakkan kaki di Mesir sampai last kali saya pergi November tahun lepas, November 2023. Mesir ni dia ada 4 musim. Okey, jadi bila musim sejuk tu kan, memang sejuk bergedik. Memang sejuk sangat. Dan apa sejuk dia tu disejukkan lagi dengan angin, cuaca dia tu kan. Sebab tu kalau kita pakai baju sejuk dan sweater tu, kalau buka dada macam ni, kita tak tahan. Kita kena tutup zip kan, balut apa telinga, tengkok apa semua tuan, sebab angin dia sejuk. Okey. Jadi biasanya musim sejuk Mesir ni bulan 10 tu dah mula dah. Kan? Dan 11, 12, bulan 1 tu kemuncak sejuk. Okey. Itu cerita dulu kan. Jadi bila saya pergi baru ni bulan November 2023, saya dah bawa lah spare apa, siap-siap kan, baju sejuk apa semua tu. Tapi bila sampai saya terkejut kerana sama ada waktu siang, malah waktu malam sekalipun masih boleh pakai t-shirt. Jadi saya memang terkejut sungguh. Sebab kalau bulan 11 ketika saya belajar itu 92, 97, kemudian dan sebelum-sebelum tu sikit ataupun selepas tu sikit, memang tak tahan, memang sejuk sungguh kan. Tapi menghairankan apabila 2023 bulan November kita masih boleh pakai t-shirt lagi kan, even waktu malam tak sejuk pun. Jadi Masya Allah lah, kita kata perubahan iklim, climate change, pemanasan global tu is real lah bagi saya kan. Itu pengalaman yang saya rasa ni sebab kita pernah belajar, kita pernah tinggal lama di Mesir kan. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya nak kongsikan selepas ini, kita nak tengok sedikitlah apa yang Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW sebut pasal perubahan iklim ni. Dan persoalan utama, adakah perubahan iklim itu memang ada dinyatakan dalam Quran ataupun hadis kan, ataupun macam mana. Okey, so kita nak tengok yang itulah kan, sebab saya pun dijemput untuk bercakap dari perspektif Islaman. So kita tengok perkataan taghayyurul iklim kan, taghayyurul bi'ah ke apa semua, memanglah tak ada dalam Quran secara spesifik kan. Tapi bila kita mengkaji kan, kita buat bacaan, rupa-rupanya sejak wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, rupa-rupanya ayat-ayat Al-Quran, beberapa ayat Quran tertentu telah pun menyebut secara tidak langsung kan berkaitan dengan isu ini.
Makna kata isu ni dah berlaku sekian lama dah, kan. Even pada zaman Rasul dan zaman sebelum-sebelum tu lagi pun dah berlaku tentang pencemaran alam, kerosakan di muka bumi dan sebagainya. Sebagai contoh, kita tengok ayat pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 11-12. Bila Allah sebut wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ni kepada golongan munafik, kan. Apabila dikatakan kepada mereka, jangan kamu membuat bencana dan kerosakan di muka bumi, kan. Biasalah orang munafik ni depa banyak songeh, depa akan jawab, bukan. Kami orang-orang yang melakukan kebaikan, kan. Kami tak buat keburukan, kan. Tetapi sebenarnya mereka lah yang merosakkan bumi ini, sedangkan mereka tidak menyedarinya, ataupun kalau mereka sedar pun mereka buat tak sedar, mereka buat tak tahu. Okey. Istilah ni, perkataan la tufsidu ataupun al-fasad, kerosakan di muka bumi. Apa maksud dia? Jadi kita tak berapa nak faham lagi, kan. So kita kena rujuk tafsir. Jadi beberapa tafsir yang mensyarahkan ataupun yang menjelaskan dan mentafsirkan ayat yang dibacakan tadi, bila disebut kerosakan, sebenarnya ada banyak tafsiran, dan yang kita kata yang paling utama tafsiran yang disebut oleh para ulama tafsir ialah maksud al-fasad ialah kerosakan dari sudut melakukan kezaliman dan maksiat, syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kerosakan yang paling utama. Okey. Namun itu yang utamakan. Tetapi bila kita merujuk kepada beberapa tafsir yang lain, menunjukkan sebenarnya kerosakan ini juga ada tafsiran yang lain. Antaranya yang disebutkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Saya baca terjemahan sajalah, kan. So bila maksud melakukan kerosakan al-fasad di muka bumi, maksudnya melakukan di atasnya, di muka bumi ini, apa-apa yang Allah haramkan. Okey. Jadi itu yang tadi kita sebut fiqh, kan. Bila kita sebut fiqh, tuan-tuan dan puan-puan, fiqh ini adalah berkaitan penentuan hukum kepada perbuatan kita. Contoh, kita duduk mendengar kuliah ataupun perkongsian kita pada pagi ini, itu perbuatan, kan. Jadi perbuatan itu ada hukum dia. Kita makan, kita mencuri, kita pecah amanah, kita solat, sebut sajalah apa saja bentuk perbuatan, maka perbuatan itu akan ada hukum dia. Hukum fiqh ada 5. Wajib, sunat, haram, makruh dan juga harus. Jadi perbuatan kita ini dia takkan lari daripada 5 ini. Jadi bila Imam At-Tabari dalam tafsir ini menjelaskan bahawa larangan kita melakukan kerosakan di muka bumi ini termasuk semua perkara yang Allah haramkan. Jadi sekiranya kita katakan pencemaran alam sekitar, kan, haram tak haram, kau wajib ke, kan. So kita kena tengoklah kesan dia kepada manusia, binatang, alam sekitar dan lain-lain, kan. So kita fahamlah pencemaran alam sekitar ni akan menyebabkan kekotoran, mungkin penyakit, bencana dan sebagainya. Jadi benda ni dia akan menyusahkan orang. Bila menyusahkan orang, maka perbuatan itu adalah diharamkan. Jadi bila Allah sebut yang tadi, kan, jangan kamu melakukan kerosakan di muka bumi, mengikut Imam At-Tabari, dia termasuk semua perkara-perkara yang boleh menyebabkan perubahan iklim ini dan menyusahkan dan membahaya dan memudaratkan manusia, binatang dan sebagainya. Dan termasuklah. Dan juga Imam At-Tabari sebut maksud kerosakan itu juga mengabaikan apa yang Allah perintahkan untuk dipelihara. Contoh, kan, kan kita selalu dengar istilah maqasid syariah, kan. Maqasid syariah itu nak jaga apa? Nak jaga agama kita, nak jaga diri kita, nyawa kita, keturunan kita, akal kita dan juga harta kita. Jadi Allah perintahkan untuk kelima-lima prinsip utama ni dijaga. Jadi kalau kita mengabaikannya, maka termasuk perkara ataupun maksud melakukan kerosakan di muka bumi. Itu antara yang dijelaskan oleh Imam At-Tabari. Baik. Contoh lain, ayat Al-Quran yang kedua, kan.
dalam surah Al-A'raf ayat 56. Sama juga Allah menggunakan wala tufsidu, kan? Yang tadi pun wala tufsidu, kan? Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Jangan kamu buat kerosakan di muka bumi ini setelah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya. Maksudnya Allah dah datangkan bumi ini dalam keadaan cantik dan sebagainya. Jadi jangan kamu rosakkan ya. Okey. Ha. Berdoalah kepadanya dengan perasaan bimbang, takut-takut doa kita tak diterima, dan kena ada perasaan yang mengharapkan supaya doa itu kita makbul. Kerana apa? Rahmat Allah itu akan hampir kepada orang-orang yang muhsinin, yang memperbaiki amalan ataupun orang-orang yang berbuat kebaikan. Okey. Jadi kita tengok apa tafsiran para ulama kita. Sebenarnya perkataan wala tufsidu, jangan melakukan kerosakan, yang tadi saya sebut, tafsir utama, maksud utama kerosakan itu adalah maksiat dan juga kezaliman ataupun syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ada juga ulama tafsir yang menyebut bahawa maksud kerosakan itu ni apa yang kita nak sebut ni. Contoh dalam tafsir Al-Qurtubi pula. Jadi Allah mengharamkan, maksud kerosakan tu kan, Allah mengharamkan segala jenis kerosakan, yang kecil ke, yang besar ke, setelah ya kita buat kebaikan. Ataupun yang tadi kita katakan Allah dah datangkan bumi ni dalam cantik dan sebagainya tu kan. So janganlah kita duk buat kerosakan. Membuat kerosakan ini maksudnya kita melampaui batas. Okey. Bukanlah bererti kita tak boleh tebang pokok langsung, tak boleh buat pembangunan langsung, boleh, tetapi jangan melampaui batas. Okey, dan jangan sampai tahap menzalimi orang, menyusahkan orang dan sebagainya. Okey, setakat mana yang kita perlu sahaja. Okey, dan sebab itulah Imam Ad-Dhahhak menyebutkan, disebut dalam tafsir Al-Qurtubi ini, maksud ayat tersebut jangan melakukan kerosakan itu ialah jangan menghalang air yang ditetapkan. Jadi contohlah, kita ada aliran air kan, sungai ke ataupun tali air ke, untuk sampai ke sawah dan sebagainya itu. So jangan kita buat kerosakan di muka bumi. Maksudnya apa? Jangan kita mencemarkan air tersebut. Jangan kita stopkan aliran air tersebut untuk menzalimi pekebun, peladang dan sebagainya. Okey. Dan juga Imam Ad-Dhahhak menyebut kerosakan di muka bumi ini ialah jangan tebang pokok yang mengeluarkan buah itu secara memudaratkan. Adakah bererti kita tak ada tebang pokok langsung? Bukan. Itu ayat dia tu, tebang pokok secara memudaratkan. Ataupun yang tadi kita kata secara melampaui batas. Kan? Sebab kita manusia ni kita ada keperluan. Ya? Kita ada keperluan pembangunan yang fizikal. Kita nak buat kilang, kita nak buat bangunan sekolah dan macam-macam lah pembangunan kan. Kita nak gunakan kayu buat rumah, bakar musim sejuk dan sebagainya tu kan. So setakat mana keperluan itu dibenarkan dan diharuskan dalam Islam pun, tetapi yang dikatakan melampaui batas, secara menzalimi orang dan sebagainya, ya, itu yang termasuk dalam maksud melakukan kerosakan di muka bumi. Dalam tafsir Al-Baghawi, Imam Al-Baghawi meriwayatkan daripada Imam Atiyah, maksud kerosakan itu ialah jangan menderhaka kepada tanah. Maksud apa jangan menderhaka kepada tanah ni? Kan? Sama juga tadilah. Jangan kita kata kita deal ataupun kita menguruskan tanah itu sehingga menyebabkan kita pula menerima akibat dia, seperti yang mana hujan tak ada, tanaman musnah dan juga berlaku kemarau lah. Dan Imam Atiyah dia ada sebut dan dia ada kaitkan segala sebenarnya bencana. Bila kita sebut bencana ni kan, kita umat Islam dia takkan lari daripada kaitannya dengan perbuatan kita sendiri. Dan perbuatan kita itu istilahnya perbuatan maksiat lah. Okey. Perbuatan maksiat ini bukan setakat kita minum arak, berjudi, berzina ataupun melakukan perkara-perkara haram yang tertentu kan, tetapi termasuk juga kita menerhaka kepada tanah.
iaitu apa, tebang habis pokok-pokok apa sampai apa lebih daripada keperluan dan sebagainya. Jadi kita umat Islam ni mau tak mau tuan-tuan dan perempuan, kan kita ada apa, Allah, kan kita ada Tuhan lah, yang kita ibadat dan sembah. Kita tertakluk kepada hukum hakam yang telah Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulullah SAW gariskan. Okey. So maksud menderhaka kepada tanah ini, kan, dan dalam dalam Quran tadi kan, ni kita baca balik. Ni, jangan kamu melakukan kerosakan selepas kebaikan. Apa maksud dia kan? So Imam Baghawi kata selepas diperbaiki ataupun selepas kebaikan itu maksudnya selepas Allah memberikan nikmat kepada kita, kita ni dia bukan untuk orang Islam saja, termasuk yang non-Muslim pun. Maksudnya semua sekali. Islamnya, yang tak Islamnya, binatangnya, tumbuh-tumbuhannya. Allah mencantikkan dan Allah memberi kebaikan kepada dunia dan bumi ini melalui hujan dan juga kesuburan. Kan? So bila Allah dah bagi hujan dan kesuburan ini, jangan kamu derhaka, jangan kamu melampaui batas, kan? Dengan merosakkan alam sekitar sehingga menyebabkan berlaku bencana. Dan bila berlaku bencana itu, bukan kamu saja kena, semua orang akan kena. Itu maksudnya. Baik. Kemudian kita ringkas sebab tinggal 20 minit ni. Okey. Dalam tafsir Ibn Katsir pula menyatakan timbulnya kerosakan itu bermaksud hujan telah berhenti di darat yang diikuti dengan kemarau, dan juga hujan itu berhenti di lautan yang menjejaskan haiwan-haiwannya. Ini satu riwayat ataupun satu pandangan dalam Ibn Katsir juga. Jadi menyebabkan apa kita kata, sekarang ni musim panas kan. Musim panas memang kita terasa sangatlah apa nama, uh, kita bulan puasa pula. Okey. So memang mencabarlah kan. Jadi bila hujan tak ada, kan, kita kata apa ni, hampir ataupun semi kemarau, kan, akan menyebabkan masalah besar, kan, kepada kebanyakan manusia dan juga even binatang dan juga tumbuhan sekalipun. Okay. Tafsir Al-Qurtubi menyatakan maksud jangan melakukan kerosakan itu, kan, apabila kita melakukan kerosakan, kesan dia apa dia? Akan berlaku kemarau, kekurangan tumbuhan, dan yang paling kita takut ialah hilang berkat. Kan? Kita punyalah duk pulun nak settlekan masalah-masalah perubahan iklim ini. Kan? Kita ada peraturan, kita ada undang-undang, tapi kenapa apa nama tak selesai? Jadi kita tak berapa nak faham dan tak berapa nak cakna berkaitan dengan keberkatan dalam hidup. Kan? Sebab dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang lain kan, yang mafhumnya, kalaulah walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kan? Apabila penduduk satu tempat itu beriman dan bertakwa, maka Allah kata kami akan bukakan pintu keberkatan. So beriman dan bertakwa maksudnya kita mempercayai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada Allah, dan bertakwa itu maksudnya kita melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Baru akan timbul dan baru akan datangnya rahmat dan berkat dalam kehidupan kita. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan, kalau dalam konteks keluarga kita kan, apa nama, cuba tengok, cek balik, kan, keluarga kita ni porak-peranda, kan, masalah suami isteri, tengking hang aku dan sebagainya, anak-anak tak dengar cakap, dan ni mungkin dia ada kaitan dengan tindakan kita dalam kerja kita, urusan peribadi kita. Okey. Kita kena cek balik lah, kan. Apa saya tak ada apa pun, saya semayang, saya puasa, baca Quran, saya tak amal rasuah, saya tak percaya mana, tapi kenapa keluarga aku tak apa tak harmoni dan sebagainya lah, anak-anak tak dengar cakap dan sebagainya. Dia mungkin ada benda lain. Kita kena cek lah, kan. Saya tak boleh nak cerita ni secara ni sebab kita tajuk lain kan. Tapi nak cerita pasal keberkatan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita. Okey.
Itu dalam Quran, tuan-tuan. Bukan 3 ayat tu saja. Banyak sebenarnya yang Allah gunakan frasa kerosakan, al-fasad, hasil daripada apa nama istilah kerosakan dalam Quran. Dan seperti mana yang disebutkan oleh doktor moderator tadi kan, ayat yang paling famous Zuharal Fasad fil barri wal bahri itu kan, telah timbul pelbagai kerosakan di muka bumi, itu pun semua tu ada tafsiran-tafsiran yang berkaitan dengan bagaimana tindakan manusia merosakkan muka bumi menyebabkan perubahan iklim itu berlaku kan. So kita tengok dalam hadis pula kan. Saya ringkaskan, kita ambil isi intipati daripada hadis ni. Cerita dia, ada satu hari itu Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabat. Lalu ada jenazah lalu di hadapan Rasulullah dan para sahabat. Lalu Rasulullah mengungkapkan satu ungkapan, mustarihun wa mustarahun anhu. Mustarihun wa mustarahun minhu. Lalu para sahabat heranlah kenapa Rasulullah ungkapkan dan ucapkan perkataan dua istilah tersebut. Lalu para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, apa maksud mustarih? Okay. Lalu Rasulullah pun menjawab, okay, mustarih itu maksudnya jenazah tadi Mau keluar. boleh jadi Sini kan? mau keluar. Mustarih itu boleh jadi maksudnya hamba yang beriman, yang mana orang itu dilepaskan daripada bebanan dan kemudaratan dunia ini sehingga mendapat rahmat Allah Ta'ala dan boleh masuk syurga. Okey. Jadi Rasulullah ungkapkan perkataan mustarihun kepada jenazah yang lalu tadi. Okey. Dan boleh jadi jenazah tadi itu maksudnya mustarahun minhu. Lalu para sahabat tanya, wahai Rasulullah, apa maksud istilah mustarah minhu pula? Lalu Rasulullah pun menjawab, iaitu maksud dia manusia ataupun hamba yang jahat, al-fajir. Dalam bahasa Arab dinamakan al-fajir, iaitu jahat. Apa? Yang jahat, yang mana manusia akan berlepas diri daripada dia. Bukan setakat manusia, negeri pun berlepas diri daripada dia, pokok pun nak berlepas diri daripada dia, binatang pun nak berlepas diri daripada dia. Kenapa? Sebab dia jahat. Dia buat apa yang jahat ni? Kejahatan dia itu menyebabkan masalah kepada manusia, kepada negara, kepada pokok dan binatang. Okey. Dalam hadis ni, dia tidaklah secara direct menunjukkan kepada kita tentang masalah perubahan iklim tersebut. Tapi bila Rasulullah sebut sampai pokok dan binatang termasuk manusia pun nak berlepas diri daripada dia, makna kata orang tu memang jahat sungguhlah. Dan kejahatan dia itu menyebabkan apa? Menyebabkan masalah lah kepada manusia. Dalam realiti kita, kadang-kadang contoh macam banjir tadi kan, boleh dijadikan boleh disebabkan oleh kita kata pembangunan yang tidak mengikut spesifikasi peraturan dan sebagainya. Jadi orang-orang sebegitu Rasulullah kata orang yang jahat, yang akan menyebabkan masalah dan kesusahan kepada manusia, pokok dan juga binatang serta negara. Okey. Dalam hadis yang lain kan, Ummu Mubashir meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud tidaklah seseorang Muslim itu yang menanam pokok ataupun menanam apa-apa tanaman, sayur ke apa semua lah kan, buah-buahan ke apa ke, kemudian burung, manusia ataupun binatang buas atau apa-apa sahaja yang memakan hasil tanaman itu, maka dia akan dapat pahala sedekah kan. Itu merupakan sedekah dia kepada manusia, binatang dan lain-lain. Okey. Dan sedekah itu akan berpahala. Okey. Sama juga. Dan ini dia bukan cerita pasal climate change secara direct. Tetapi antara kan kita tengok antara langkah untuk menyelamatkan bumi ini ialah kempen tanam pokok. Kan? Ada yang kempen sampai 1 juta pokok pun ada dan sebagainya. Jadi langkah itu adalah satu langkah positif dan benda itu telah disebutkan oleh Rasulullah SAW pun, oleh Nabi kita pun, kan? Untuk kita kata istilah menyelamatkan bumi lah. Okey. Jadi tuan-tuan dan perempuan, ini antara juga contoh-contoh
yang ada dalam Quran dan hadis yang berkaitan dengan perubahan iklim, kan. Sebab perubahan iklim ini dia bila sebut perubahan iklim ni, dia bukan perubahan yang positif, kan, tapi dia akan menjadi negatif. Okey. Jadi Allah, Rasulullah dah highlight perkara ini dan memberi peringatan dan ingatan kepada kita supaya elakkan daripada perbuatan melakukan kerosakan al-fasad di muka bumi. Okey, kemudian tuan-tuan dan puan-puan, kita nak tengok sikitlah last sikit point daripada saya, bagaimana kita nak menguruskan pengurusan dan pentadbiran perubahan iklim ini ke arah yang lebih baik. Okey. Dhawabit ni maksudnya prinsip-prinsip utama lah, kan? Prinsip-prinsip utama menurut perspektif Islam. So saya bawa ada 4, kan. Mungkin kalau tuan-tuan dan perempuan dengar pembentangan orang lain, dia sebut 10, dia sebut 15, mungkin 5, terpulang lah. Tapi maksudnya yang utama, kan. Ini menurut pandangan saya. Yang pertama, kita kena faham bahawa setiap perbuatan ada hukum fiqh. Ini yang saya sebutkan tadi, kan. Hukum fiqh dia ada 5 je. Sama ada benda tu jadi wajib, sunat, haram, makruh dan juga harus. Okey. Jadi kita kena fahamlah, kita ni kalau kita adalah pembangun projek, pengurus projek, maka kita kena pastikan projek kita itu setakat mana yang perlu menurut hukum hakamnya dan juga menurut keperluan peraturan dan juga undang-undang. Kalau kita melampaui batas, dia boleh jadi benda tu haram. Okey. Kalau dalam lingkungan yang dibenarkan, dia boleh jadi harus, boleh jadi sunat ataupun boleh jadi wajib, kan. Dan Imam Al-Ghazali, yang salah seorang tokoh ulama dalam mazhab Syafi'i, menyatakan bahawa maqasid syariah, objektif syarak ni pada kita, pada manusia, pada makhluk manusia kita ni ada 5 je, kan. Nak jaga agama, diri, akal, keturunan dan juga harta. Jadi apa-apa tindakan yang menjurus kepada penjagaan 5 asas ini akan dianggap sebagai maslahah ataupun kebaikan dan ia adalah dibenarkan. Manakala setiap perkara yang menjejaskan 5 asas ini akan dianggap mafsadah ataupun keburukan dan juga kerosakan yang wajib kita tinggalkan, dan kalau kita buat, kita telah melakukan perkara yang haram. Okey. Prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua yang saya nak highlightkan di sini, kita ni adalah amanah yang Allah berikan amanah sebagai khalifah untuk mengurus bumi, kan. So dalam firman Allah Taala surah Al-A'raf ayat 74 ini, walaupun ayat ni cerita pasal kaum Ad, kan, di mana Allah kata Allah menjadikan kamu khalifah, kan, khalifah demi khalifah, pengurus bumi lah selepas kaum Ad. Kaum Ad ni dia punya teknologi, depa boleh buat istana dan juga rumah yang diukir, dipahat dalam gunung ganang. Itu teknologi depa. Okey. Tapi sebab mereka ingkar, buat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, okey. Jadi Allah gantikan generasi demi generasi untuk apa? Untuk mengingati Allah. Dan jangan buat kerosakan seperti mana kaum Ad dan kaum-kaum yang ingkar kepada Allah SWT. So ini adalah peringatan kepada kita untuk mengurus bumi ni adalah amanah, kan. Allah kata dalam satu firman, kan, inni ja'ilun fil ardi khalifah, kan. Allah kata kat malaikat, kan, aku akan jadikan khalifah di muka bumi ini. Tapi ada khalifah yang baik, ada khalifah yang tidak baik, yang melakukan kerosakan bumi sehingga menyebabkan berlaku perubahan iklim yang negatif tersebut. Kemudian prinsip dhawabit yang ketiga yang saya nak bawa dan saya nak highlightkan di sini ialah dari segi tawazun ataupun keseimbangan. Macam tadi kita kata, pembangunan adalah satu keperluan, tetapi pembangunan yang jenis mana? Iaitu yang tidak menggugat ataupun merosakkan bumi dan boleh ataupun serta menjaga kelestarian bumi ini. Okey. Sebab itu sama juga kita sebagai, katalah kita ni duduk di PBT, kan, yang sign project dan sebagainya tu, so kita kena dah ada lah, dan sebenarnya memang dah ada pun segala perkeliling dan peraturan tertentu yang untuk alam sekitar dan sebagainya, kan. Tapi dari segi penguatkuasaan lah, kita kena pastikan betul-betul. Dan yang terakhir, tuan-tuan dan puan-puan,
ialah kita kata kita kena faham kita ni khalifah yang Allah berikan amanah dan kita nak mewariskan nak mewariskan bumi kita kepada generasi-generasi yang selepas kita, anak kita, cucu dan seterusnya. Bukan anak cucu kita saja tetapi manusia secara keseluruhannya. Kan? Sebab itu Allah kata kan yang bermaksud dalam surah Al-A'raf ini, kami telah menetapkan kamu, maksudnya kami telah takdirkan kamu ada kuasa di muka bumi ini, kamu sebagai pemerintah, kerajaan, PBT dan sebagainya, dan kami menjadikan segala jenis penghidupan kepada kamu untuk kamu bersyukur. Dan bila kamu bersyukur, bukan untuk enjoy. Jangan salah faham kan. Kita bersyukur, kita nak enjoy aja. Bersyukur, tetapi kita kena ingat bahawa kita nak mewariskan pula bumi ini kepada generasi yang berikutnya. Dan penutup daripada saya, sikit je tuan-tuan. Kita tengok contoh apa yang berlaku ataupun apa yang dilakukan oleh Saidina Umar ketika pemerintahannya. Kan? Ada beberapa kisah yang dia turun padang khususnya pada waktu malam lah. Kan? Dan dia nak tengok apa yang berlaku kepada rakyat di bawah pimpinan dia tu kan. Orang macam ni yang kita nampak bagus. Dan kalau konteks sekarang ni saya suka mengambil contoh MB Johor, Datuk An Hafiz ni. Kan kalau kita tengok dalam TikTok ke ataupun YouTube dan sebagainya, dia terjah ataupun dia pergi turun padang meninjau beberapa tempat tertentu yang ada masalah-masalah tertentu. Jadi kita nak macam ni lah. So jadi kalau orang yang katalah yang duduk dalam bidang climate change ini, penguasa-penguasa kementerian, agensi dan sebagainya itu kena buat macam ni. Dan barulah istilah pesalah-pesalah ataupun mereka yang ingin melakukan kerosakan tu ketak lutut ataupun lebih ambil cakna dan sebagainya, kan. Dan yang kedua, dari segi peranan pihak berkuasa tempatan lah dalam perancangan bandar. Tadi memang kita tahu memang dah ada pun segala mak nenek peraturan apa semua tu kan. Tapi itulah dia kaitan dengan yang nombor 3 tu, penguasaan peraturan dan undang-undang berkaitan. Jadi kita tak nak lah isu-isu orang panggil suap, rasuah dan sebagainya itu, dia tidak melakukan kerosakan muka bumi, tetapi disebabkan dialah orang-orang yang nak merosakkan bumi itu akan bermaharajalela dan agenda untuk menyelamatkan perubahan iklim ni tidak berjaya. Okey. Dan kita kata pendidikan dan kempen kesihatan berterusan. Contoh macam apa yang Yayasan Pendidikan Antartika buat pada hari ini, satu kita kata baguslah dia pendidikan dan kesedaran, dan benda ni kita boleh bawa kepada kita kata peringkat pendidikan daripada sekolah tadika lagi, kan, dan juga pendidikan rendah, menengah dan sebagainya, kepada mak tahfiz, sekolah-sekolah agama. Dan saya mengalung-alungkan kalau contoh Yayasan Pendidikan Antartika ni nak buat kempen kesedaran pasal perubahan iklim, nak buat kat sekolah saya alu-alukan yang kita boleh bekerjasama kan. Okey. Dan of course kerjasama daripada semua pihak lah kan. Macam moderator dia memang bidang ni kan, dan penerima anugerah Antartika pun buat kajian ni. Jadi macam saya kan, ustaz lah kita kata kan, apa kaitan? Sebenarnya ada kaitan. Okey. Ini salah satulah hari ini menjemput saya untuk memberi talk dari sudut perspektif Islam, daripada Quran, hadis, tafsir dan sebagainya. Itu salah satu sumbangan saya. Dan saya juga memang suka sangat kalau dapat bekerjasama dengan Yayasan Pendidikan Antartika ataupun Dr. Syarul sendiri, ataupun tuan-tuan dan perempuan yang ada pada hari ini. Sebab macam saya sendiri, sekarang ni saya banyak bersama dengan pakar-pakar perubatan, fake perubatan kita panggil kan. So adalah beberapa kajian yang kami buat, integrasi antara kepakaran syariah dan juga kepakaran perubatan. Jadi kalau contoh Yayasan Pendidikan Antartika nak buat kajian ataupun kolaborasi, kerjasama, seminar ke apa yang melibatkan kepakaran bidang sains, iklim dan sebagainya ni, dan juga orang syariah ni pun saya sering alu-alukan. Okey. Jadi saya rasa itu saja Dr. Syarul, perkongsian ringkas daripada saya tentang
perubahan iklim daripada perspektif Islam. Mudah-mudahan perkongsian saya pada pagi ini dapat memberikan satu natijah yang baiklah kepada kita semua. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kurang itu datang daripada diri saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, saya rasa pengisian yang sangat baik. Saya pun kalau berkaitan dengan perspektif Islam ni, sebagai seorang Muslim, saya rasa sangat pentinglah sebab apa-apa yang kita buat dari segi penyelidikan ke dan sebagainya adalah berlandaskan Islam. Saya pun banyak dapat banyak ilmu daripada Prof Iwan, dan saya rasa rakan-rakan semua juga mendapat banyak ilmu, di mana kita pun sedar daripada ulasan Prof Irwan betapa banyaknya istilah itu fasad, itu tidak melakukan kerosakan yang telah dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis. Jadi ya, kita ni macam saya pun sekarang ni dengan isteri macam berlumba nak habiskan nak khatamkan Quran dalam sempena Ramadan, tapi Alhamdulillah banyak jugalah saya pun rasa betapa pentingnya juga untuk saya melakukan membaca terjemahan Al-Quran supaya lebih kita faham, especially kepada saya sendiri yang dalam bidang alam sekitar, untuk mengamalkan perkara yang baik terhadap alam sekitar dan mengikut apa yang Allah dan Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan di dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah dan sebagainya. Tanpa membuangkan masa, saya ingin menjemput sekiranya ada soalan daripada rakan-rakan, tuan-tuan puan-puan. Okey, saya rasa mungkin saya boleh baca di dalam chat, di mana okey, ada satu soalan Prof. Okey, daripada Fatin Suryati daripada IPGM. Terima kasih Prof atas perkongsian. Saya ada soalan mengikut sejarah Islam. Ada satu contoh tamadun yang berjaya menangani isu alam sekitar yang kita boleh teladani. Maknanya ada tak sejarah Islam bagi satu contoh tamadun yang berjaya menangani isu alam sekitar yang Prof Iwan boleh kongsikan? Okey, saya mohon maaf sebab saya pun kurang membaca dari sudut ini. Kalau contoh macam kita nak kata kita panggil zaman ataupun sirah sejarah Islam kan, selepas daripada zaman Rasulullah, sahabat, kemudian kita berpindah kepada khalifah Umayyah, Abbasiyah, Mamalik dan sebagainya sampai Uthmaniyah apa semua tu kan. Yang tu saya tidak ada maklumat kan, kerana saya pun kurang membaca dari sudut itu. Tapi saya nak kongsi satu cerita yang best. Saya belajar di Mesir tuan-tuan. Yang saya katakan 92 tu. Zaman tu adalah zaman Husni Mubarak. Yang zaman Presiden Husni Mubarak. Dia adalah presiden yang antara yang terlama di dunia. Kan? Lebih lama daripada Tun M. Kan? Kalau Tun M lebih kurang 22 tahun kan. Dia lebih daripada tu. Kan? Uh, Bila saya pergi sana kan. Ni saya cerita Mesir saja. Kan? Di India pun lebih kurang sama je. Perangai dia orang adalah suka kencing dinding. Kan? Jadi tempat tinggal saya tu nama dia Hayu Sabeng ataupun dipanggil perkampungan ketujuh kan, perkampungan tujuh. Kami biasa daripada kuliah, kami akan naik bas kan. Jadi bila sampai dipanggil akhir Mahathir, penghujung sesen bas tu, dia akan melalui satu kawasan dinding panjang dinding tu. Okey. Jadi kalau lalu di tepi dinding tu kita kena tekuk muka. Sebab apa? Bau hancing. Okey. Bau hancing. Sampaikan pihak istilah Majlis Pemandaran terpaksa tulis la tabul huna, jangan kencing di sini kan. Sebab perangai arak yang tak senonoh ni, kalau laki lah ni nak cerita ni, memang dia pancut di dinding tersebut. Okey. Jadi itu ketika saya belajar lah tahun 90-an tu kan. Saya pergi tahun 2015 pun lebih kurang sama. Kemudian ingat tak bila Husni Mubarak digantikan oleh Morsi kan, tapi Morsi tak lama kan, dirampas kuasa oleh sekarang ni Presiden Sisi. Jadi bila saya pergi 2020, okey, 2020 dan yang terakhir dua kali pada tahun lepas, dinding yang sama
Sekarang ni dah bau harum. Jadi saya duk fikir dan saya duk bersembang dengan kawan-kawan kat sana kan, dan yang pergi dengan saya tu kan. Saya kata, ish, macam mana satu kita kata uh, attitude, kan, perbuatan masyarakat lelaki Arab Mesir, kan, tahun 30 tahun lepas, 20 tahun lepas, yang suka kencing dinding, tetapi dapat diubah oleh Presiden Musi. Presiden Sisi sekarang ni. Dan sekarang ni siapa yang kencing dinding tu memang akan ditangkap, didakwa dan dihukum lah, dan diberikan hukuman. Dan yang menarik satu lagi ialah bagaimana kerajaan Mesir dia boleh ubah bandar ataupun tempat kampung yang saya duduk tu, nama kampung tapi sebenarnya semi bandar lah kan. Uh, Dah tidak ada lagi keldai. Dulu kan kalau masa saya belajar tu, keldai ni macam macam kucing dengan anjing, merata tempat ada. Dan yang paling masalah dia ialah tik keldai tu kan. Bila keldai banyak, tik dia pun akan merata tempat. Jadi tuan-tuan dan puan yang saya nak highlight dan saya nak kongsi berkaitan dengan soalan ni kan, tamadun apa yang berjaya. Mesir ni adalah satu, bagi saya lah kan, perangai orang dia yang tak suka ikut peraturan. Kalau istilah queue kan, contohlah kita pergi kedai ke, kita pergi kaunter kan, tidak ada istilah queue, mereka akan serbu gitu je. Okay? Jadi macam mana dia orang boleh berjaya, kerajaan dia orang boleh berjaya mengubah attitude kencing dinding. Dia orang boleh tukar, kita kata, mengawal keldai daripada masuk bandar ataupun kampung seperti dulu kan. Jadi makna kata dia orang berjaya. So apa rahsia daripada bangsa yang tidak ada, kita kata, tak bertamadun sangat dan tak bersistem sikit, tetapi kerajaan mereka boleh mengubah ni. Bagi saya ini menunjukkan bahawa apabila kerajaan bertegas, maka benda tu insya-Allah boleh berjaya. Dan kalaulah nak kaitkan dengan soalan yang ditanyakan tadi kan, dan soalan yang satu lagi kan, macam mana kita nak menggalakkan umat Islam lebih peka, dia ada kaitan juga dengan kuasa power kerajaan lah. So kalau kerajaan bertindak dengan tegas, bagi saya insya-Allah benda tu sedikit sebanyak kita akan boleh berjaya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Prof Iwan. Oh, maaf saya pun tadi terlepas pandang ada satu soalan daripada Faiz. Saya rasa tadi Prof Iwan dah menjawab. Saya pun ada beberapa soalan lagi yang saya boleh yang saudara-saudara, tuan-tuan puan-puan boleh bertanya. Kalau tak melalui chat, boleh terus dari Zoom ni. Saya kemukakan beberapa soalan. Okay. Kalau tiada, saya rasa saya pun nak menyentuh apa yang Prof Iwan kata tadi. Contoh sekarang ni saya berada di US. Setelah 7 bulan di sini, saya rasa macam Prof cakap tadi berkaitan dengan di Mesir, dan saya lihat walaupun di negara bukan Islam, saya tengok akhlak Islam dia ada. Maknanya macam contoh orang US ni dia menjaga, dia didik, macam saya hantar anak-anak saya di sekolah rendah sini, betapa asasnya adalah daripada tadika sekali dah terapkan tentang menjaga kebersihan tandas dan kebersihan di sekeliling diorang. Maknanya sebenarnya itu akhlak yang Nabi tunjuk kan. Dan di dalam Al-Quran pun menyatakan yang apa yang Prof Iwan tadi sampaikan masa presentation tadi. Jadi saya nampak sebenarnya kita sebagai orang Islam pun, saya sebagai sendiri nasihat kepada saya sendiri untuk betapa pentingnya menjaga alam sekitar, di mana kita perlu menitik beratkan generasi muda supaya Malaysia yang baru nanti mempunyai mentaliti Islam yang baik, yang dapat menjaga alam sekitar. Sebab climate change ni sebenarnya macam Prof nyatakan tadi, dia memang sangat berkait dengan penjagaan alam sekitar. Kalau kita tebang pokok kayu balak, bila berlakunya banjir besar, tiada lagi halangan oleh pokok-pokok tu, dan ini menyebabkan efek kepada manusia dia sendiri. Dan juga saya pun ingin ambil point Prof, betapa saya tersentuh bila Prof cakap
Tadi even masalah rumah tangga pun um, kita sebenarnya ada kaitan juga dengan keberkatan hidup kita. Maknanya Prof. Iwan cakap tadi, okey, kita semayang, kita baca Quran, kita puasa, tapi kita still juga ada problem di dalam rumah tangga. Contohlah ini saya menyatakan dalam isu rumah tangga di mana ialah sekiranya keberkatan daripada segi gaji kita, daripada kita akhlak kita, apa terhadap even terhadap alam sekitar pun, sekiranya kita rakus untuk membuang sampah rata-rata walaupun kita semayang kita tu, tapi sebenarnya tidak berkat. Jadi secara secara negatifnya kesan dia adalah sangat-sangat mendalam kepada kehidupan seorang Muslim tu. Maknanya hanya disebabkan hidup yang tidak berkat. Jadi saya amat tersentuhlah apa yang Prof cakap tadi, dan juga dalam Al-Quran juga bila sebut tadi Prof cakap kerosakan, maknanya kerosakan tu adalah bukan hanya kerosakan yang besar, even sekecil-kecil kerosakan pun Allah telah bersabda dalam Quran untuk supaya manusia tidak melakukan kemaksiatan dan kezaliman terhadap alam sekitar dan juga manusia lain, dan juga haiwan dan juga harta benda. So betapa lengkapnya dalam Al-Quran ini menyatakan tentang pentingnya menjaga alam sekitar supaya kita dapat juga, ini adalah satu dakwah kan bagi pendapat saya lah Prof. Mungkin sebab kalau kita buat benda yang baik, orang non muslim tengok dan tahu, oh ini adalah akhlak muslim sebenarnya, adalah akhlak Islam sebenarnya. Jadi secara tak langsung ini juga dapat memberikan image yang baik kepada Islam dan dapat mengajak manusia untuk convert dan sebagainya kepada agama kita. Jadi saya rasa sekiranya tiada lagi persoalan, saya ingin mengucapkanlah jutaan terima kasih kepada Prof Iwan kerana sudi, dan juga Yayasan Pendidikan Antartika Sultan Mizan kerana menjemput saya sebagai moderator, dan juga menjayakan talk climate talk ini dari perspektif Islam, supaya di sepanjang sempena di bulan Ramadan ini kita dapat keberkatan, dan juga ini adalah salah satu dakwah juga saya rasa daripada Prof Iwan. Dan juga saya ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan. Kita ada beberapa minggu lagi sebelum raya, jadi saya rasa belum masanya untuk saya sampaikan ucapan selamat hari raya, kerana saya pun berada dalam perantauan. Saya takut saya sedih, Prof. Saya rindu bazar Ramadan, rindu sembahyang tarawih di Malaysia. Okey, mungkin daripada pihak Yayasan Pendidikan Antartika Sultan Mizan ada sepatah dua perkata sebelum kita tutup majlis ini. Puan Fadilah, Cik Faiz. Saya bagi pihak YPSM mengucapkan terima kasih pada Prof Syahrul, Dr. Syahrul dengan Prof Iwan atas kesudian melapangkan masa untuk bagi talk pada tengah hari ini lah. Okay, terima kasih daripada pihak YPSM. Terima kasih semua, terima kasih YPSM, terima kasih Prof. Okay, selamat menyambut Ramadan semua, selamat berpuasa. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Jumpa lagi Prof, InsyaAllah. Sana puasa berapa jam tu? Sini puasa lebih kurang Malaysia, Prof. Lebih kurang Malaysia. Sebab dah masuk spring. Tapi semalam snow. Ingat dah panas tapi masih lagi sejuk lagi. Tapi so far Alhamdulillah lah, Prof.